السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أن القبول وتيسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغش اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا كما وعدته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. أما بعد. الحمد لله. Rahmati dikasihi barisan kepimpinan Masjid Bandar Universiti, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, yang dimuliakan para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Jalla wa'ala, kerana dengan izin Allah Jalla wa'ala maka dapat kita bersama-sama hadir ke masjid untuk sama-sama kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah telah memilih kita untuk sama terus kekal berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sama-sama kita mengikuti sesi perkongsian ilmu yang malam ini insya-Allah kita menyambung kembali perkongsian kita dalam bacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimallahu taala. Satu kitab hadis yang merungkaikan tentang kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Imam Tirmizi rahimallahu taala meletakkannya lebih kurang 400 lebih hadis dalam kitab beliau ini, 56 bab, yang mana kalau kita lihat satu-satu babnya menyentuh perihal Nabi SAW bermula pada fizikal baginda, sehinggalah kita akan lihat bab bercakap baginda, bab berjalan baginda, bab pakaian baginda, bab bergurau baginda, bab tidur baginda, sehinggalah bab terakhir bermimpi berjumpa Nabi SAW. Mudah-mudahan setiap kalangan kita yang hadir dalam majlis ilmu pada hari ini berpeluang bermimpi berjumpa Nabi SAW, bahkan berjumpa Nabi SAW di yaumul qiyamah insya-Allah. InsyaAllah kita berada pada bab yang ke-13, bab ma jaa fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi darain wa bi sanadin muttasil. Mu'allif rahimallahu ta'ala wa bihi qala حدثنا محمد بن سهل بن عسكري البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن الحسان قال حدث سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن نمير عن ابن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما في يمينه، رواه النسائي وأبو داود والترمذي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, bab ke-13, bab berkenaan dengan cara Nabi SAW memakai cincin. Bab sebelum ini, bab ke-12, kita menceritakan tentang perihal
bagaimana cincin Nabi SAW. Kenapa Imam Tirmizi nak bawa benda ni? Kerana ada perbincangan di kalangan ulama-ulama salafus salih berkenaan dengan pemakaian cincin. Bahkan perdebatan juga berlaku di antara kalangan imam-imam mazhab, bahkan ulama-ulama dalam mazhab tersebut. Kalau kita lihat bagaimana dalam mazhab Hanafi umpamanya, yang hanya boleh memakai mimpin, mengikut Allamah Syami mengatakan bahawasanya yang boleh memakai cincin hanyalah golongan-golongan bangsawan, golongan raja, pemimpin. Ini mereka yang dibenarkan untuk memakai cincin mengikut pendapat mazhab Hanafi. Begitu juga dalam mazhab kita mengatakan bahawasanya cincin ini boleh dipakai, sunnah untuk dipakai. Akan tetapi pada awalnya Nabi SAW tidak memakai cincin. Dalam bab yang ke-12 kita menceritakan bahawasanya Nabi SAW tak pernah pakai cincin. Kalau ingat lagi lah, bab ke-12 kita menceritakan lebih kurang 2 bulan lepas ke 3 bulan lepas, tak ingat. Sebelum kita PKP, kita cerita bab ke-12 berkenaan dengan cincin Nabi SAW yang diperbuat daripada apa? Daripada perak. Jadi beruntung orang-orang perak. Sajalah selingan. Diperbuat daripada perak dan batunya disebut sebagai apa? Kana fissahu habasyian. Dan batu dia itu ditempa daripada batu yang dikatakan batu Habsyah, batu warna hitam, aqiq warna hitam. Begitu juga sebahagian pendapat ulama mengatakan bahawasanya ada cincin Nabi SAW ni ada dua. Nanti kita akan tengok seperti mana yang telah dinukilkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam nazam dia, menceritakan bahawasanya Nabi SAW ada dua cincin. Kita akan lihat nanti insya-Allah perbincangan dia. Kemudian dalam bab cincin juga Nabi SAW kita telah tunjukkan bahawasanya Nabi SAW menggunakan cincin pada awal waktunya, pada bermula selepas perjanjian Hudaybiyah. Kenapa perjanjian Hudaybiyah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Kerana baginda Nabi SAW nak hantar surat ke negara lain, tapi negara lain tak nak terima. Negara Ajam, maknanya negara selain daripada negara Arab, tak nak terima surat yang dihantar oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana tidak ada padanya cok mohor, tidak ada cok mohor negara ataupun kerajaan. Maka ditempalah cincin yang dibuat padanya, yang kita lihat disebutkan dalam dalil mengatakan bahawa dalam cincin Nabi SAW yang ditempa itu matanya terukir dengan nama Muhammad Satrun, Allah Satrun, Rasul Satrun. Umpama seperti mana cincin yang saya pakai malam ini. Tak tahu nampak tak nampak. Saya tak pakai cincin, tuan-tuan. Saya tak pakai cincin, tapi sebabkan kita berada pada bab cincin, saya mengambil sunnah Nabi, kita pakai cincin sebab nak tunjuk bagaimana keadaan Nabi pakai cincin. Nabi SAW cincinnya terukir Muhammad Satrun, kemudian Rasul Satrun, Allah Satrun. Makna Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Tapi yang dikeluarkan oleh pengeluar-pengeluar cincin semuanya berbentuk sebegini. Bentuk macam mana? Mengeluarkan katanya Allah di atas, Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Mengikut pendapat seperti mana yang telah disebutkan ulama-ulama Pakistan, hatta ulama Deoban mengatakan bahawasanya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Muhammad lebih dulu atas, Rasul Allah. Manakala cincin yang masyhur, kalau kita tengok replika yang orang jual sekarang, Allah di atas, Rasul di tengah, Muhammad di bawah. Mana ada dua keadaan. Jadi tidak salah, janganlah kita bergaduh sampai pecah belah. Oh tak betul ni, semua masuk neraka pakai gitu. Tak ada. Kita kena faham, ulama ni berdebat, dia ada dalil masing-masing. Kita yang awam ini, termasuk saya orang awam lagi, masih belajar lagi, kita ikutlah apa yang telah dinukilkan oleh ulama. Ni bukan saya kata ni ulama yang nukil dalam kitab-kitab beliau menjelaskan tentang bab cincin Nabi SAW. Jadi kalau siapa-siapa yang beli cincin macam gini, tak ada masalah. Ni replika sahaja. Sebab apa cincin Nabi SAW kita sebut dalam bab yang sebelum ini, ada tak lagi cincin Nabi SAW? Ingat tak lagi? Dalam hadis yang terakhir dalam bab ke-12 disebutkan bahawa cincin Nabi SAW jatuh ketika berada padanya pegangan Sayyidina Uthman. Tahun ke-6 pemerintahan Sayyidina Uthman,
berlaku satu peristiwa di mana yang dikatakan, kata ulama, sebahagian cincin ini dipegang oleh Sayyidina Mu'aykib, ya, Sayyidina Mu'aykib, ya, Sayyidina Mu'aykib ni merupakan pengurus Baitul Mal, dan beliau juga adalah pemegang amanah kepada cincin Nabi SAW. Kerana apa? Cincin Nabi adalah pemegang cok mohon kerajaan. Maka cincin Nabi ini diserahkan, diwarisi turun-temurun daripada Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar kepada Sayyidina Uthman. Nah, maka bila berlakunya tahun ke-6 pemerintahan Sayyidina Uthman, dikatakan bila mana antara dua peristiwa, sama ada Sayyidina Uthman nak serahkan kepada Mu'aykib ataupun Sayyidina Mu'aykib nak serahkan kepada Sayyidina Uthman, terjatuh cincin tersebut di satu telaga dipanggil Bi'ru Aris. Bi'ru Aris. Aris ni nama seorang Yahudi, Yahudi. Ada satu hadis berkenaan dengan Bi'ru Aris, bagaimana nak menunjukkan bahawasanya sebagai tanda bagaimana tanda-tanda turutan khalifah yang akan menggantikan Nabi SAW. Seperti mana kalau kita lihat satu hadis yang menyatakan bila mana Abu Musa al-Asy'ari menjadi pengawal ketika mana Rasulullah SAW duduk di Telaga Aris, datanglah ketika itu Rasulullah sedang rendam kaki lah dalam telaga tersebut. Rendam kaki dalam telaga tersebut, datanglah Sayyidina Abu Bakar. Bukan Abu Bakar terus masuk ke telaga, tidak, tapi berjumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari, minta kebenaran, wahai Abu Musa, aku nak berjumpa dengan Nabi SAW. Maka Abu Musa khabarkan, ni nak adab kepada pemimpin. Walhal Abu Bakar itu siapa? Bapa mertua Nabi. Walhal Abu Bakar itu sahabatnya rapat dengan Nabi, berhijrah dengan Nabi SAW, tapi dia masih meminta kebenaran kepada Abu Musa al-Asy'ari, aku nak jumpa Nabi SAW. Nah, ini adab, adab ni tunjukkan oleh khalifah kita Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah kata, masuklah, suruh dia masuk. Kenapa? Abu Bakar merupakan ahli syurga. Belum duduk syurga tapi Nabi dah khabarkan Abu Bakar duduk dalam syurga. Maka masuk Abu Bakar. Kemudian datang Sayyidina Umar. Abu Bakar duduk sebelah kanan Nabi. Datang Sayyidina Umar berbuat perkara yang sama. Disuruh masuk oleh Nabi SAW, duduk sebelah kiri Nabi. Kemudian datang siapa? Terakhir sekali Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman buat apa? Nak masuk juga. Masuk, tapi tak ada tempat. Sebelah kanan dah ada Sayyidina Abu Bakar, sebelah kiri dah ada Sayyidina Umar. Nak buat macam mana? Duduk depan Nabi SAW, Sayyidina Uthman. Duduk depan Nabi SAW. Ini turutan kepada khalifah akhirnya. Ini secara yang tersirat. Begitu juga bila tunjukkan peristiwa Telaga Aris tadi, jatuh cincin tadi, nak tunjukkan bahawasanya bila jatuh cincin ini seperti mana jatuhnya kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bila mana hilang cincin, hilanglah kerajaan Nabi Sulaiman AS. Begitu juga jatuh cincin Nabi SAW tadi di tangan Sayyidina Uthman, jatuh ke dalam Telaga Aris tadi. Maka selepas tahun ke-6 Sayyidina Uthman menjadi khalifah, maka berlakulah kacau bilau dalam kerajaan Sayyidina Uthman dan kerajaan Islam ketika itu. Ini nak tunjukkan antara kelebihan cincin Nabi SAW. Kerana apa? Dikatakan ulama, keberkatan itu ada pada asar Nabi SAW, maka cincin Nabi ada keberkatan. Jatuh cincin Nabi tadi, hilanglah keberkatan yang ada pada kerajaan. Ini ni. Dan Telaga Aris ini, tuan-tuan rahmati Allah, kat mana Telaga Aris ini? Dia bukan di Teluk Bakun. Di Telaga Aris ini di Madinatul Munawwarah, berhampiran dengan Masjid Quba. Tuan-tuan kalau pergi Masjid Quba sekarang ini, tuan-tuan masuk Masjid Quba, kalau katalah kiblat kita sini, Masjid Quba tu makna dia sebelah mana? Hak ni lah, sebelah kiri kita kan, sebelah kiri lah. Sebelah situ. Kalau tuan-tuan jumpa air terjun pula, air pancut kat tepi tu, berhampiran kawasan itulah dikatakan Telaga Bi'ru Aris. Ini dalam hadis terakhir nak cerita pasal hadis Nabi SAW yang bahawa cincin Nabi SAW dah tak ada zaman sekarang. Kalau ada orang klaim kata ada lagi cincin Nabi, itu satu kepalsuan. Baik. Itu bab ke-12 saja ulang kaji. Kita masuk bab 13 mana ni. Ulang kaji sikit Baik. Bab ke-13 menceritakan tentang Nabi pakai cincin. Macam mana Nabi pakai cincin? Ni Nabi pakai cincin macam mana, ada beberapa keadaan.
Seperti mana disebutkan oleh dalam hadis kita tadi, disebutkan oleh Sayyidina Ali mengatakan bahawasanya sesungguhnya Nabi SAW kana yalbasu khatamahu fi yaminih, sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin di tangan kanan. Kenapa Imam Tirmizi buat cincin ni? Sebab Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam selainnya mengatakan bahawasanya Nabi SAW, ini ada riwayat dia dalam Bukhari dan Muslim menyatakan bahawasanya Nabi pakai cincin tangan kiri. Tapi kenapa Imam Tirmizi bawa ni? Sebab nak tunjuk ada dalil yang Nabi banyak pakai tangan kanan. Nampak? Jadi Imam Tirmizi bawa dalil-dalil yang ceritakan tentang pemakaian cincin di tangan kanan. Disebutkan dalam Al-Hafiz Al-Iraqi menerangkan dalam Nazam, dia menceritakan bahawa Nabi SAW pakai di tangan kanan di jari yang dipanggil khinsir. Khinsir ni apa? Jari kelingking. Jadi Nabi pakai di jari kelingking. Jadi apa yang saya pakai hari ni di jari apa ni? Di jari kelingking ni. Nabi pakai sunnahnya di jari kelingking. Begitu juga mengikut ini mazhab kita sendiri. Mazhab kita sendiri Imam Syafi'i mengatakan pemakaian cincin adalah sunnah, sama ada kiri ataupun kanan, tak ada masalah. Cincin tu sunnah. Tapi yang afdal dipakai adalah di sebelah kanan, dan disebutkan oleh Al-Iraqi mengatakan bahawa Nabi SAW pakai di khinsir sebelah kanan, di jari kelingking sebelah kanan. Bahkan mazhab Maliki berbeza pula pendapat dengan kita, mengatakan bahawa contohnya dalam mazhab Maliki mengatakan adalah utamanya untuk pakai sebelah kiri, khinsir sebelah kiri, kata mazhab Maliki. Jadi tak ada masalah. Jangan kata jangan kata nak kena pakai dekat kaki pula. Hak lelaki sunnahnya pakai di tangan. Perempuan boleh tak pakai cincin kat kaki? Tak tahu, tak pernah nampak lah perempuan pakai cincin kat kaki lah. Maka kalau perempuan tidak mengapa kerana perhiasan pada mereka, kerana mereka itu perhiasan. Manakala lelaki nak pakai cincin hanya di jari. Dan nanti kita akan tengok bagaimana kalau kita nak pakai di jari pun. Kata Maulana Gangohi Ad-Diyubandi mengatakan bahawasanya dalam kitab dia Dur Mansur, dia kata apa? Hak yang lelaki pun pakai pun, yang lelaki pakai, kalau pakainya hanya boleh 4 jari ni saja. 4 jari ni saja pakai. Kenapa 4 jari pakai? Sebab kata Maulana Gangohi, yang lebih afdal bukan setakat 4 jari, bahkan di sebelah sini, kerana kata Maulana Gangohi Ad-Diyubandi mengatakan bahawasanya kalau pakai di sebelah sini umpama Syiah Rafidah. Syiah yang ekstrim kan? Ekstrim Syiah ni. Jadi dia suka pakai belah kiri, Syiah Rafidah. Maka dianjurkan, kata Maulana Gangohi, boleh pakai sebelah kanan saja, kerana tidak sama, mahu sama dengan puak-puak Syiah Rafidah. Tapi ulama-ulama kontemporari mengatakan bahawa tak perlu untuk kita pakai, tak perlu untuk kita terlampau begitu, boleh pakai sebelah kiri juga. Kerana Syiah Rafidah ni zaman-zaman dulu punya ekstrim, lagi ekstrim daripada zaman sekarang katanya. Jadi tak perlu untuk kita begitu, dia kata. Tak ada masalah. Akan tetapi ulama mengatakan bahawasanya janganlah dipakai di tangan yang 3 ini. Dah 3 ini, 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Kenapa? Sebagai ulama mengatakan bahawa mereka yang pakai di 3 tangan kiri ni, 3 tangan kanan ini meniru kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihi salam. Ini kaum yang gila. Tapi janganlah kita jumpa orang duk pakai tu, apa pasal pakai tu gay, padahal tak muat, pasal ni loose. Jadi ini yang muat. Tiba-tiba kita datang tuduh gay dia. Allah kata pasal ni. Tanya dulu, jangan terus rebu. Tak muat, tak sempat nak kecilkan ke apa kan, nanti pakai kat situ, tak ada masalah. Jangan terus kata gay. Allahu Akbar. Baik, ini satu pengajaran. Kemudian bila kita sebut tentang pemakaian cincin tadi, sunnahnya mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, nak pakai lebih cincinnya lebih daripada 2 makruh. Lebih 2 cincin ni 2 cukup, lebih makruh. Lebih makruh. Jadi nak pakai macam mana nanti kita akan tengok, insya-Allah. Yang penting hadis pertama sebut Nabi pakai sebelah kanan. Baik.
حدثنا محمد بن يحيى قال حسن أحمد بن صالح قال حسن عبد الله بن وهب عن سليم بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير نحوه. Hadis yang selainnya dia matanya makna sama tapi lafaznya berbeza, sebab itu dia panggil nahwah. Wa bihi qala hadatsana ibn Mani'in qala hadatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala ra'aitu ibn Abi Rafi' yatakhattamu fi yaminih. Dia kata dalam hadis ni sebut apa? Aku tengok Abi Rafi' pakai cincin yatakhattam fi yaminih. Maka dia tanya, siapa tanya? Hammad bin Salamah tanya kepada Abi Rafi'. Faqal ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattam fi yaminih. Dia kata aku tengok Abdullah bin Ja'far dia pakai cincin di sebelah kanan. Siapa Abdullah bin Ja'far? Siapa Abdullah bin Ja'far? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni sepupu Nabi lah, sepupu Nabi SAW yang mana minta suaka politik ke Habsyah. Nah, ingat nak peristiwa Habsyah? Dia pergi ke Habsyah minta perlindungan daripada An-Najashi ataupun Nijashi. Dia minta perlindungan di sana, dan Abdullah merupakan orang Islam pertama yang lahir di Habsyah. Dan mereka ni kita panggil Sayyidina Abdullah ni merupakan sahabat Nabi SAW. Ja'far pun sahabat Nabi SAW. Maka kalau kita baca hadis jumpa dengan waqala Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, kita baca radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Nabi SAW pakai cincin di jari sebelah kanan. Baik. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن فضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Hadis yang sama juga, syarah yang sama. Nabi SAW pakai cincin di tangan sebelah kanan. وبه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. Hadis maksud yang sama juga datang daripada Jabir, mengatakan bahawa Nabi SAW pakai cincin di sebelah kanan. وبه قال حدثنا محمد بن الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن صالح بن عبد الله كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Ada satu perawi nama dia Salt bin Abdullah. Ini jangan keliru dengan ada satu lagi penyair yang masyhur zaman Nabi SAW, nama dia Abu Umayyah bin Salt. Ada jangan keliru. Ini nama dia Salt bin Abdullah, satu lagi Umayyah bin Salt. Dia kata apa? Sesungguhnya kan Ibn Abbas, sesungguhnya Ibn Abbas pakai cincin di jari kanan, ini sebelah kanan. Wala ikhalu illa qala, dan aku menyangkanya tidak melainkan dia menyatakan bahawa Nabi SAW pakai cincin di sebelah kanan. Wabihi qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar haddatsa Sufyan an Ayyub bin Musa an Nafi' bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cincinnya diperbuat daripada perak. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Dan sesungguhnya bila mana dia pakai cincin tadi, mata dia tadi Nabi SAW dia akan menghadap ke telapak tangan. Maka Nabi dia akan pakai cincin begini. Ni begini. Sama begini juga. Pakai cincin menghadap ke telapak tangan. Dalam hadis ni kata Nabi pakai begini. Jadi tidaklah Nabi pakai begini, tapi dalam hadis sebut Nabi pakai ke dalam. Pakai ke dalam. Kenapa? Sebahagian ulama berpendapat Nabi pakai begitu kerana bila takut ketika solat pakai begini. Tengah solat nampak takut mengganggu khusyuk. Begitu juga sebagian ulama kata begitulah keadaannya. Kalau kita pakai cincin bila sembahyang, kembalikan tapak belak mata dekat belakang semua, takut mengganggu solat kita. Takut mengganggu solat. Ala kulli hal tak ada masalah sebenarnya nak pakai mata ke atas pun, tak ada masalah. Cuma dulu masa saya mengaji Syama'il Muhammadiyah ni dulu ada seorang syekh daripada Madinah. Dia agak salafi lah. Saya ekstrim sikit. Dia kata siapa-siapa yang tak pakai cincin yang ada mata ni bid'ah. Faham
Kita dulu pada bab 12 saya dah sebut, kita ada khatam, satu lagi diblah. Diblah ni cincin yang tak ada mata, cincin tak ada mata langsung, bulat saja. Maka ada seorang guru saya ketika mana saya mengaji ni, dia kata, siapa-siapa yang pakai cincin tak ada mata bid'ah, dia kata. Oh, keras tu, keras. Jadi jangan sampai macam tu lah. Janganlah kita kata Allahu Akbar, tak ada, kita pakai cincin satu sunnah dah. Janganlah kata ada mata tak ada mata pula bid'ah, sampai kata had tu sekali bid'ah. Kita jangan terlampau ekstrim. Kita ambil dah, cukup dah pakai sunnah, cukup lah. Atas sebagian ulama kata nak mengikut sunnah ni tak semestinya kita wajib beli cincin. Ulama contoh Imam Bajuri dalam mensyarahkan Syama'il Muhammadiyah menceritakan apa, dia kata kalau kita pinjam orang lain cincin pun atau sewa dengan orang lain pun dah kira kita nak sunnah, ikut sunnah Nabi dah. Betul, okey. Tak perlu kita nak beli. Tapi kalau kita berkemampuan nak beli, alhamdulillah. Tu kena faham. Jangan terlampau ekstrim sangat dengan katakan tak ada mata bid'ah habis. Tak ada ukiran sekian-sekian bid'ah habis. Janganlah. Baik. Jadi Nabi pakai begini, Nabi pakai dengan balikan ke tapak tangan. Wa naqasha fi Muhammad Rasulullah, dan padanya tertulis Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah. Satrun. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi qatama mu'aqibin fi bi'ri aris. Dalam hadis ni sebut dah, Nabi SAW larang orang lain buat cincin zaman Nabi. Nabi SAW larang buat cincin macam Nabi SAW. Kenapa? Sebab cincin tu Nabi sahaja boleh pakai dan dia merupakan cap mohon kerajaan. Kalau orang lain boleh buat, senang-senanglah orang nak tipu surat kerajaan. Maka Nabi kata aku seorang je boleh pakai cincin. Jadi semua sahabat ketika itu tak ada pakai cincin yang tulis gitu. Kita dah sebut dah, kalau tak salah saya masjid ni kot rasanya. Sahabat-sahabat lain dia banyak buat cincin. Ada yang selepas kewafatan Nabi buat cincin juga, tapi bukanlah tulis nama ni Allah Rasul Muhammad ni. Contohnya Sayyidina Umar, kafa bil maut wa'idhan, sesungguhnya cukuplah mati itu sebagai peringatan. Macam yang saya baca ni, dia tulis ni kafa bil maut, kafa al maut bil wa'idhan. Sayyidina Umar pakai cincin macam tu. Ada sahabat-sahabat lain, hatta dalam satu riwayat Imam Tabrani mengatakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam pun ada cincin yang diukir padanya, anallah la ilaha illa ana Muhammad abdi wa rasuli. Cincin, kata satu hadis riwayat Tabrani mengatakan bahawa Nabi Sulaiman pun ada cincin yang tertulis begitu pada cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu alam. Baik. Jadi tak ada seorang pun sahabat yang berani buat cincin zaman Nabi SAW. Akan tetapi lepas kewafatan Nabi ramai yang buat cincin. Begitu juga kalau kita lihat kenapa ini terhad untuk Nabi, seperti mana gelaran Nabi SAW Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Kenapa dipanggil Abul Qasim? Kerana Nabi Muhammad SAW ayah kepada nama anak dia Qasim. Dan anak Nabi berapa orang? Soalan famous saya suka tanya ni. Saya suka tanya anak Nabi berapa orang. Selalu saya tanya dekat anak-anak budak-budak kita. Orang jumpa budak-budak tengah main-main kat depan ni kan, nak tanya anak Nabi berapa orang saja tanya kan. Anak Nabi berapa orang? Anak Nabi tujuh orang, 3 lelaki 4 perempuan. 3 lelaki siapa? Qasim, Ibrahim, Abdullah. 4 orang perempuan, Zainab, Ruqayyah, Kulthum dengan Fatimah Zahra. Ni anak-anak Nabi. Semua anak Nabi lelaki meninggal masa kecil. Semua anak Nabi meninggal masa kecil. Semuanya hasil daripada perkahwinan dengan Khadijah kecuali Ibrahim anak yang lahir daripada Maryah Qibtiyah, hadiah daripada Muqawqis, kalau tak salah saya, daripada Mesir. Jadi hadiah. Jadi Maryah bin Qibtiyah lahirlah anak Ibrahim. Yang lain daripada Sayyidatina Khadijah. Sehingga wahwallazi saqata mi'aqim fi bir aris, sehinggalah jatuh cincin Nabi SAW pada telaga Aris yang kita sebut tadi, berada dekat Masjid Quba tadi. Masjid Quba. Zaman dahulu, bukan zaman dahulu, tahun 1960 pun, mengikut kata guru-guru kami mengatakan bahawa telaga Aris tu masih ada tempat dia, dibuat kubah padanya. Tapi selepas diambil alih pemerintahan, maka
dibuang kubah tersebut, ditutup telaga tersebut, kemudian dia buat tempat lapang, mozaik tile semua kat tepi tu, dia buat tempat lapang. Dan kalau hampir-hampir dengan bulan Ramadan, tempat tu jadi tempat sembahyang. Sebab apa? Ramai penuh, maka dia buat kemah situ. Dia buat kemah di situ. Dan orang tak tahu di mana telaga Aris. Begitulah banyak-banyak asal Nabi SAW yang mana habis dihilangkan daripada, maknanya tidak diketahui. Contohnya Masjid Hudaibiyah. Masjid Hudaibiyah yang lama kalau tuan-tuan pergi Hudaibiyah, tempat tuan-tuan ni ihram miqat tu, kan ada masjid yang depan, masjid baru. Belakang tu ada masjid yang dibuat daripada tanah liat tu. Belakang ada, dah nak hancur lah. Itulah masjid yang diperbuat daripada dulu lagi, dah ada masjid tu. Tapi jadi asal kenapa sebagai ulama mengatakan, ahli sejarah mengatakan bahawa di situlah sebenarnya tempat berlakunya Bai'atul Ridwan. Tapi tempat itu jadi apa? Tempat orang buang sampah. Tempat orang buang sampah, rokok apa semua kat situ. Allahu Rabbi. Banyak asal-asal Nabi yang kita tak dapat dah kita lihat. Tuan-tuan mati Allah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, masjid-masjid yang ada di Madinah bermula dibina zaman Sayyidina Umar bin Aziz. Sayyidina Umar bin Aziz. Kenapa? Sayyidina Umar bin Aziz dia mengambil istifadah, nak ambil keberkatan pada tempat-tempat yang Nabi SAW pernah solat, maka dibangunkan setiap Nabi, tempat Nabi yang pernah solat, maka dibangunkan masjid. Zaman Sayyidina Umar bin Aziz. Sebab itu kalau kita tengok asal-asalnya masih ada zaman-zaman dulu, ada sebahagian tu rekaan tu memang daripada zaman Sayyidina Umar bin Aziz lagi. Kemudian diubahlah akhirnya sampailah zaman kerajaan Saudi ini, macam-macam habis asal-asal Nabi SAW. Allahu Rabbi. Baik. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد كان عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتخاطمان في يسارهما. Ini hadis yang berbeza sedikit. Imam Tirmizi bawa satu hadis, dia kata apa? Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan dengan Sayyidina Husain yatakhattamani, sesungguhnya mereka memakai cincin fi yasarihima. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pakai cincin di sebelah kiri. Jadi kenapa Imam Tirmizi bawa juga bab dalil tentang hadis tentang sebelah kiri? Sebab nak tunjuk pemakaian di sebelah kiri tidak ada masalah. Dalam mazhab kita sendiri pun mengatakan pakailah sebelah mana, kanan ataupun kiri, tetap sunnah. Cuma jangan berdebat cincin tu nak pakai cincin jenis mana, kena serupa dengan Nabi ke tak perlu. Sampai kita pecah belah, jangan begitu. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain pakai sebelah kiri. Baik. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman. Abdullah bin Abdul Rahman ni Imam Darimi. Haddatsana Abu Isa wa huwa Ibn Tabbah qala haddatsana Ibn Awam an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Sama juga hadis tadi, cerita Nabi SAW pakai cincin di sebelah kanan. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا ابن العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبه النافع عن ابن عمر قال حتى اتخذ رسول صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. Nah, hadis ni kita jumpa. Tadi semua cerita daripada bab 12 sampai hadis-hadis sebelum kita jumpa ni, semua cerita Nabi SAW pakai cincin dibuat dari perak. Tapi dalam hadis yang ini, ni hadis sahih lah. Nabi pernah pakai cincin diperbuat daripada emas. Nabi pernah pakai cincin dibuat daripada emas. Sebab itu dalam Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Nazam dia cerita Nabi SAW pakai cincin dua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Al-Hafidh Al-Iraqi menyebutkan dalam Nazam Sirah Nabawiyah, dalam Alfiyah Nabawiyah menyebutkan tentang begitu. Nabi pakai sebelah kanan, sebelah kiri satu. Dan sebutkan sebahagian Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan bahawasanya kadang-kadang Nabi pakai belah kanan, kadang-kadang Nabi pakai belah kiri, dan kadang-kadang keadaan dua-dua pakai, sebelah kanan sebelah kiri pakai. Al-Hafidh Al-Iraqi katakan, jadi Nabi SAW pernah pakai cincin emas, fakana yalbasuhu fi yaminih, dan dipakai sebelah kanan. Fattakhadha an-nasu khawatim min dhahabin, kemudian mulalah ketika itu sahabat-sahabat buat cincin daripada emas. Sahabat-sahabat buat cincin daripada emas.
Fatarahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah pula, buang cincin emas tadi. Kenapa? Emas ni haram dipakai. Ketika itu turunlah mengatakan bahawa emas ini haram dipakai oleh lelaki. Tu kena faham. Jadi kalau emas bagi perempuan boleh juga dipakai, tapi emas bagi perempuan hanyalah perhiasan, bukan peralatan. Kalaulah dikira sebagai peralatan macam cucuk sanggul emas, tak boleh pakai sebab dia peralatan untuk ikat rambut. Sikat emas, sikat emas boleh guna. Dia bukan perhiasan. Sikat tu untuk sikat rambut kan, dia peralatan, dia bukan perhiasan. Yang perhiasan tadi cincin, gelang, rantai, subang ni anting-anting tadi, maka barulah tu dikata perhiasan. Tapi kalau sebagai peralatan tidak boleh diguna walaupun perempuan. Jangan pula kat rumah pakai pinggan mangkuk emas. Kata boleh pakai emas, perempuan boleh pakai emas. Jangan silap faham. Jangan silap faham. Jadi semua sahabat buat apa? La albasu abadan fatarhan nasu khawatimahum. Aku dah tak pakai dah emas ni selama-lamanya, maka sahabat-sahabat lain cabut semua cincin emas mereka, campak tu. Sehingga kan ada riwayat mengatakan bahawasanya ada sahabat-sahabat yang bertanya, Nabi campak tu bukan Nabi kata tak boleh guna emas dah tu, ambillah balik cincin emas tu, leburkan ke bagi kat isteri. Ada sahabat-sahabat bincang balik ni. Kemudian sahabat kata, aku takkan pakai apa yang telah dibuang oleh Nabi SAW. Kerana apa? Bila mana Nabi SAW buang tadi, itu adalah menandakan jijik. Jadi aku takkan pakai dah cincin emas lama-lamanya. Jangan sentuh pun sekali pun, kata. Kalau kita rugi ya, bolehlah guna cincin emas nak buat cairkan balik ke, buat jongkong emas balik ke, banyak-banyak kan, masalah tak? Tapi sahabat-sahabat dia tak bukan mata duitan. Apa yang Nabi buat tadi, nak tunjuk hukum pada dia, kata tak boleh, habis buang. Ini kelebihan sahabat. Mereka tak peduli dah apa yang Nabi buat tu, ikutlah. Seperti mana hadis, kalau kita belajar Imam Nawawi dalam hadis ke-9 dalam matan Arba'in, Arba'un Nawawiyah, kita sebut dah hadis ke-9. Nabi kata dah, wa ma amartukum, apa yang aku suruh pada kamu ikutlah. Wa ma nahaitukum, apabila aku larang ni kamu jangan buat. Hadis ni kalau kita belajar bagaimana seorang sahabat Nabi nama Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis, yang mana ketika itu dia, Al-Aqra' bin Habis ni pemuda daripada Bani Tamim. Dia datang bila mana Nabi SAW menceritakan tentang fardu haji. Nabi kata berhajilah. Nabi kata pergi haji. Nabi tak cakap banyak kali, Nabi cakap berhajilah kamu, wajib atas kamu, qad farada alaikum, dah wajib kat atas kamu haji, dia kata. Maka Aqra' bin Habis ni tanya, sampailah 3 kali tanya, Nabi senyap, Nabi marah. Tak payah tanyalah banyak kali ke, nak buat setiap kali ke, setiap tahun ke, tak payah tanya. Nabi kata apa aku cakap buat je. Jadi sahabat dia tak puas hati, dia tanya sehingga Nabi marah. Jadi datanglah Nabi supaya dalam apa, kalau kita belajar hadis, pengajaran hadis tersebut kata apa, jangan tanya satu-satu perkara yang boleh menimbulkan perselisihan sehingga menghancurkan perpaduan ummah. Jadi kalau kita Nabi suruh ikut, ialah ikut. Inilah sahabat. Inilah sahabat Nabi SAW yang sanggup melepaskan kekayaan mereka kerana nak ikut sunnah Nabi SAW. InsyaAllah selesai kita pada bab yang ke-13. InsyaAllah pada pengajian akan datang kita akan sambung ke bab ke-14, bab ma ja fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan pedang Nabi. Ni kita cerita pedang, takkan saya nak buat pedang pula ni. Hari ni buat cincin ni. Buat pedang pula apa ni. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian yang kalau rezeki kalau Allah SWT. InsyaAllah kita akan cerita syok. Kalau cerita buat pedang ni, kalau cerita buat pedang, kita akan bawa fakta-fakta yang saya ada ulama buat kajian, berat pedang ni berapa, sahabat ni berat pedang ni, InsyaAllah nanti kita tengok kajian kalau ada rezeki kita bawa pedang. Bukan parang kan. Kena bawa pedang. InsyaAllah
Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Rahmanir Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah, ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah. Bila dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama di masa hidup telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Razzaq ya Fattah ya Alim, permudahkanlah segala kesulitan dan kesukaran kami ya Allah. Berilah kami kemudahan dan kesenangan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berkatilah apa yang kami dengar pada malam ini supaya dapat kami amalkan dan sampaikan kepada orang lain ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, dan keberkatan majlis pada malam ini ya Allah, bantulah kami angkatlah wabak COVID-19 daripada bumi ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah, sembuhkanlah mereka yang terkena dengan wabak ini ya Allah. Jauhilah kami kepada mereka yang belum terkena wabak ini, jauhkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tanggung kafaratul majlis dengan sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi salam.